Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Shahzan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Penerbit dan seterusnya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bertemu lagi dalam rancangan Lembayung Al-Quran. Dan kita telah pun sampai pada ayat yang ke-6 dari surah Yasin, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Sungguh pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Sungguh, kami telah masang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, kerana itu mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekatan, di belakang mereka juga ada sekatan, dan kami tutup mata mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama sahaja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Dari sudut i'rab bahasa, kalau kita lihat ayat litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka belum lagi diberi peringatan kerana mereka itu lalai. Iaitu dari sudut bahasa Arab, ma yang digunakan di sini litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Di situ ada dua i'rab. Sama ada ma ni dianggap sebagai ma nafiyah ataupun ma masdariyah yang berkedudukan nasab. Iaitu kalau kita belajar bahasa Arab, di sini takdirnya litunzira qauman inzaran mithla inzarina aba'ahum, iaitu supaya engkau memberi peringatan kepada kaum dengan peringatan seperti peringatan kami kepada datuk nenek moyang mereka yang hidup sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akan tapi secara asasnya penyebutan bangsa Arab dalam ayat ini adalah hanya satu bentuk perhatian. Oleh kerana itu, hal tersebut tidak sepatutnya seseorang mengatakan bahawa dakwah Islam ni khusus cakupannya untuk orang Arab sahaja. Di sini menunjukkan bahawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat. Kerana dalam ayat yang lain, contohnya dalam surah Al-A'raf, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Juga sama dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Wa kana Nabi yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Seseorang Nabi, kata Nabi kita SAW, Nabi-Nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya sahaja. Sementara aku ni diutuskan kepada seluruh umat manusia. Kemudian mendatang firman Allah, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini menunjukkan bahawa azab atas sebahagian daripada penduduk Mekah, hukuman yang tak dapat dielakkan, iaitu telah pun tercatat dalam Lauhul Mahfuz lagi, bahawa mereka ni tidak akan beriman kepada Allah SWT. Macam juga ayat yang kita pelajari ketika Abu Lahab masih hidup, telah diturunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Maknanya Abu Lahab masih hidup lagi, telah diturunkan firman bahawa beliau akan mati dalam keadaan kafir. Ini adalah sebahagian daripada kaum musyrikin Quraisy yang menentang Nabi SAW. Jadi ini maksudkan dengan qaul dalam ayat inilah ketetapan dan keputusan azali, iaitu pengetahuan Allah SWT terhadap mereka tentang akhir kehidupan mereka, bukan atas keterpaksaan ataupun tidak kemampuan untuk mengelak, tapi sebenarnya merupakan pilihan mereka sendiri.
Hal ini secara tak langsung mententeramkan hati Nabi SAW supaya baginda tidak resah dan berduka cita kerana melihat kaum yang tidak mahu beriman itu. Kemudian Allah SWT membuat satu tamsilan, perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana sikap si kafir ini dalam menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmakhun. Di sini Allah buat satu perumpamaan. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini dipanggil sebahagian daripada para ulama seperti disebut dalam Ar-Rawhu wa Rayhan, Hadaiqur Rawhu wa Rayhan oleh Imam Al-Urami, bahawa di sini ada satu bentuk tamsilan dipanggil isti'arah. Isti'arah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian adalah merujuk kepada satu majaz dalam bab loghah. Ni kalau kita belajar bahasa Arab dalam satu bab tashbih adalah isti'arah, iaitu satu penyerupaan yang tidak lagi menyebut al-musyabbah tetapi langsung menyebut al-musyabbah bih. Contohnya, kalau kita katakan saya berjalan dengan seorang pemurah, kalau kita sebut saya berjalan dengan seorang pemurah, seorang yang pemurah. Tapi kalau nak cerita kepemurahan dia itu sampai ke darjat yang luar biasa, kita kata saya berjalan dengan sebuah lautan. Maknanya kita menyamakan orang yang berjalan dengan kita tu dengan lautan. Lautan yang kaya dengan bagai khazanahnya, ikannya, pematanya, airnya, sumber kehidupannya. Maka si fulan ini telah disamakan dengan kedermawanan dia itu dengan sebuah lautan. Tentu faham, ini bab isti'arah namanya. Ataupun kalau kita kata dia adalah library yang bergerak. Dia library yang bergerak. Ahmad, library bergerak. Ahmad ni memang seorang yang sangat bijak, banyak membaca. Pengetahuannya itu menguasai serba-serbinya. Seolah-olah kalau kita lihat macam ensiklopedia yang boleh kita tanya apa saja dia boleh jawab. Kalau kita lihat dalam buku-buku balaghah yang anak-anak kita belajar di peringkat STAM, di peringkat KBD, KBT itu, maka contoh yang biasa digunakan adalah Ra'aitu asadan, aku melihat seekor singa. Itulah contoh berbalik yang digunakan. Tapi yang sebenarnya perkataan ini bermain di atas bibir kita selalu tanpa kita sedar. Faham tak tuan-tuan? Jadi ini menunjuk kepada satu yang sudah konkret yang ada pada si fulan, lalu kita menyerupakannya dengan sikap ataupun sifat tersebut. Jadi bila kita menggunakan satu istilah yang popular, yang famous yang ada pada dirinya, maka ini menunjukkan bahawa si fulan itu menyandang sifat tersebut. Maka tuan-tuan, alhasilnya isti'arah ini merujuk kepada dua perkara. Tetapi tanpa menyebut tiga daripada unsur tashbih yang kita belajar dalam bahasa Arab dari sudut arkan tashbih itu ada al-musyabbah bi, ada apa yang dipanggil sebagai dalam bentuk musyabbah, ada musyabbah bi, kemudian ada yang dipanggil sebagai yang disamakan itu, iaitu wajhu syabah. Maka bila disebut isti'arah ini, dia merupakan satu metafora yang kita gambarkan sebagai satu usul disebut majaz lughawi, yang mana kita menggunakan satu sifat yang serupa di antara satu dengan yang lain, dan sifat itu sudah sebati dengan dirinya. Maka ini yang dimaksudkan sebagai isti'arah. Dan isti'arah ini ada berbagai-bagai lah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam ayat ini kata Al-Imam Al-Urami merupakan satu bentuk tamsilan, iaitu isti'arah, menggambarkan bahawa orang yang tidak menggunakan akal fikirannya itu begitu mudah untuk mengingkari perintah yang Allah SWT berikan, maka dia diumpamakan seperti orang yang sudah terbelenggu. Cuba kita bayangkan ayat ini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Kami menjadikan tangan mereka ni terikat ke leher, terbelenggu, tak boleh nak berfikir, tak boleh nak nampak apa-apa. Kalau orang sedahsyat-dahsyat mana pun kesalahan dilakukan untuk diheret masuk ke penjara, dia akan digari di bahagian belakang tangannya untuk mengelakkan dia lari contohnya. Ataupun digari dirantai di bahagian kakinya kalau penyenayah yang sangat kejam. Tapi kalau dibelenggu, diikat dengan rantai tersebut ke leher, dan leher itu terdongak ke atas, inilah satu bayangan yang menunjukkan kepada dahsyatnya seseorang yang sudah tidak menggunakan akal fikirannya lagi. Sebenarnya perkataan muqmahun ini datang dari perkataan iqmah, iaitu merujuk kepada mungkin kuda ataupun binatang yang lazimnya dibawa ke tempat untuk minum, tetapi dia tidak mahu minum. Maka itu merujuk kepada satu bentuk
isti'arah yang disamakan manusia yang degil ini dengan binatang yang tidak mahu minum, sedangkan minuman itu penting baginya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, artinya bahawa Allah SWT menjadikan mereka ni seperti orang terbelenggu. Tangannya ada setengah kiraat yang baca di situ ada perkataan aidin ataupun aiman yang merujuk kepada tangan mereka yang sebenarnya terikat, terbelenggu itu, menengadah sampai ke atas, pandangan mereka tertunduk ke bawah untuk mengilustrasikan, menggambarkan keadaan yang sepatutnya tidak berlaku demikian. Mereka juga diumpamakan, ditamsirkan seperti orang yang tersepit. Dalam ayat berikutnya dapat kita perhatikan bila Allah SWT menggunakan وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Diumpamakan, ditamsirkan lagi orang tersepit di antara dua tembok penghalang yang tidak memungkinkan mereka ni untuk melihat dengan betul, nampak apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang. Ini bagi memperkuatkan lagi gambaran keadaan mereka itu, bahawa mereka ni tak sudi untuk merhatikan ayat-ayat Allah SWT, lalu diperumpamakan seperti orang terhimpit di antara dua tembok dari arah depan dan belakang, sehingga menyebabkan dia tidak dapat melihat apa yang sepatutnya. Kita seumpama seorang berada dalam bangunan, tak tahu apa berlaku di luar. Hujan ke, ribut ke, banjir ke, maka kita tidak dapat mengambil manfaat daripada apa sahaja kebaikan kerana penglihatan yang sudah tertutup ini tadi. Jadi, muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi, demikianlah kalau kita mempelajari dalam bahasa Arab, ada bab namanya tamsilan, ada bab namanya mathal, perumpamaan, ada bab dipanggil sebagai kinayah. Tahu tak kinayah, tuan-tuan ni boleh kat sekalian? Kinayah ni pula, dia satu bentuk majaz juga, yang mana kalau kita bayangkan dalam bahasa namanya kiasan kata. Contoh, kalau disebut tentang seorang yang suka main bola, dia ni kaki bola. Demikian kan, kita kata seorang demikian kan. Kalau kita, dalam bahasa Arab pula dia kata fulan aklin wa syurbin, ni kaki makan. Fulan ni makan minum je, tengok muka dia tengok benda sedemikian. Maka inilah gaya bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi, bila kita membaca Al-Quran, kita kena tahu inilah dia konteks yang digunakan dalam ayat-ayat Allah SWT, ada nilainya seperti itu. Jadi, sikap orang yang sedemikian ini yang ditekankan oleh Allah SWT begitu primitif, yang tertutup daripada berbagai benda yang tepat untuk diikuti, tertutup daripada peradaban, daripada kemajuan. Inilah satu perumpamaan luar biasa yang mengilustrasikan penghalang yang Allah SWT kenakan di hadapan mereka kerana sifat mereka sendiri. Akibat daripada semua itu, Allah menggambarkan kepada kita, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sama saja, orang semikian ini persisten dalam kekafirannya, kau ingatkan mereka atau tidak, kekal mereka akan dengan sikap kecenderungan dan juga penolakan kepada kebenaran itu. Jadi walaupun berbagai-bagai bukti yang datang kepada mereka, tetapi mereka menolaknya. Dalam setengah kitab tafsir menyatakan bahawa perkara ini berlaku kepada Nabi SAW. Contohnya dalam Dalailun Nubuwah juga menyatakan bahawa sebenarnya ayat ini turun bagi menceritakan keadaan golongan musyrikin, Abu Jahal sebagai contohnya, yang sentiasa menentang Nabi SAW. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwah, satu ketika Nabi SAW baca Al-Quran dengan suara yang lantang, sehingga ada sejumlah kaum musyrikin Quraisy ini merasa terganggu. Lalu mereka telah pun datang untuk menghalang Nabi, bukan saja untuk menghalang, bahkan untuk menangkap Nabi SAW. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka untuk menangkap Nabi itu, tangan mereka melekat ke leher, terbelenggu, tak dapat nak melepaskan diri. Maka datanglah sebahagian daripada mereka merayu kepada Nabi SAW supaya menghilangkan musibah yang berlaku itu dengan mengatakan, wahai Muhammad, kami mohon kepadamu demi Allah dan ikatan kekeluargaan yang ada antara kita, kekerabatan. Lalu Nabi SAW pun mendoakan untuk mereka. Lalu akhirnya mereka pun terlepas tangan daripada leher yang melekat itu. Dalam riwayat yang lain mengemukakan bahawa kisah tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini berusaha untuk mengenakan satu kepada Nabi SAW, iaitulah mengikat Nabi ataupun menjerkah dari belakang ataupun mencekik Nabi SAW. Sehingga pada ketika datangnya Nabi ke tempat itu, dia tidak melihat Nabi. InsyaAllah perkara ini akan kita huraikan dalam kuliah yang akan datang. Bagaimana peritnya dakwah Nabi dan dahsyatnya tekanan yang dilakukan mereka terhadap Nabi,
sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam asbabun nuzul tentang ayat-ayat yang sedang kita bacakan ini. Nampaknya ada kebenaran kata sebahagian daripada para ulama tafsir seperti Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit, bahawasanya ayat ini bukan dalam bentuk isti'arah tamthiliyah, tetapi ia merupakan satu perkara yang hakikatnya benar-benar berlaku dan telah pun berlaku. Bagaimana berlakunya perkara tersebut? Nanti kita akan sambung kisah Abu Jahal. Bagaimanakah kelakuannya terhadap Nabi yang telah pun dihalang oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang maksud dalam firman-Nya di sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.